Perkahwinan Orang-orang Islam Negeri Perlis tahun 2019. Majlis dengan ini merakamkan jutaan terima kasih kepada Sahibus Samahah Profesor Madya Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri bin Zainal Abidin kerana sudi menghadirkan diri pada hari ini. Pada hadirin dan hadirat sekalian, majlis dengan ini diteruskan lagi menjemput Sahibus Samahah Profesor Madya Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri bin Zainal Abidin selaku Mufti Negeri Perlis untuk menyampaikan kertas pembutangan yang bertajuk Tata Cara Perkahwinan Umat Islam Negeri Perlis sebelum, semasa dan selepas akad nikah. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, terima kasih banyak kepada pihak JAIB di atas majlis ini, dan ana mari dah tadi ni, tapi dah tengok tak siap lagi, balik pergi buat kerja pejabat, patah balik, minta maaf lambat sikit. Ini satu tajuk yang penting yang perlu untuk kita, orang kata, bersembang bersama ya. Pasal depan anak ni tok-tok qadi semua dah yang mempunyai pengalaman yang lama. Cumanya mungkin elok juga untuk kita mengingati diri kita tentang beberapa hal dan juga beberapa perkara berkaitan dengan masalah ataupun isu-isu yang berbangkit, khususnya dalam mengendalikan akad nikah. Dan kerja qadi ini adalah satu kerja yang mulia kerana telah menghalalkan perkara yang asalnya haram tetapi dihalalkan dengan kalimat Allah. Tastahilluna furujahunna, kamu telah menghalalkan kemaluan mereka dengan nama Allah. Ya? Ini adalah maksudnya kita telah menyelamatkan manusia daripada jatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan. Sebelum nak bincang tentang apa yang kita siapkan, ada semua ada salinan ni. Ana akan sebut 2-3 perkara. Kita kena faham macam mana pernikahan berlaku pada zaman Nabi SAW. Dulu, sebelum ada ni pendaftaran ni, dia panggil zawaj urfi, pernikahan secara uruf dahulu. Dulu apabila satu orang nak menikah dengan satu perempuan, ataupun satu perempuan nak terima seorang lelaki sebagai suami, dia perlu ada syarat-syarat, rukun-rukun nikah tu. Ada pasangan laki, lagi isteri, lagi ada apa? Wali, lagi 2 orang saksi, lagi akad lah kan, ijab kabul. Ada yang tu sahlah perkahwinan. Bila satu orang mari ke rumah satu orang, bapak dia tengok budak lelaki ni bagus, dia tanya, mau kau menikah dengan anak saya? Dia tak boleh. Dia kata, aku nikahkan kau dengan anak aku. Ada 2 orang saksi, ada ijab dan kabul, sah tak? Lelaki ni kata, saya terima. Sah tak? Sah. Ada pegawai pendaftar tak? Tak ada. Siapa yang nak tahu dia nikah? Di situ dah datangnya peranan 2 orang saksi. Itulah asalnya perkahwinan berlaku demikian. Kalau kita baca dalam hadis-hadis, termasuk hadis cerita Wahibah nafsaha lin Nabi, wanita yang memberikan dirinya kepada Nabi SAW, dia offer diri dia
Nabi tak terima untuk kahwin dengan dia. Satu orang minta, Nabi kahwin dalam tu juga. Zawwajtukaha, dalam sebahagian riwayat malaktukaha. Ada perbincangan para fuqaha tentang perkataan ni, tentang masalah sirah. Masa aku nikahkan, dia terima. Masa tu bahkan dia tak, ada orang nak kahwin, Nabi suruh pergi cari ada apa, ada cincin, pergi ambil, nikah. Tapi apabila dunia berkembang, manusia ni susah, saksi nanti tak ada. Apa bukti dia kahwin? Nak pergi buat urusan di mahkamah. Macam mana pula nak buat tuntutan harta? Macam mana nak sabitkan dia tak bertanggungjawab pada isteri dan anak dia? Susah benda ni. Setakat pakai 2 orang saksi ni, kalau mati 2 saksi ni, siapa dia pula? Tiba-tiba lelaki ni kata, tu bukan bini saya. Kalut. Tu bukan anak saya. Kalut. Jadi macam mana untuk mengurus takbir hal ini? Maka diwujudkanlah pendaftaran rasmi. Mendaftar secara rasmi itu ialah siasah syar'iyah. Walaupun pada asalnya nikah itu sah, sekalipun tanpa kehadiran qadhi, jika rukun-rukun nikah itu dipenuhi. Apabila rukun-rukun nikah dipenuhi, qadhi tak ada pun sah. Kita pergi rumah satu orang, pak dia ke, abang dia ke, ada wali, kenal kat kita. Dia kata, menikahlah dengan adik saya. Bila? Lah ni, kata. Zaman dah, kata. Saksi nah, ni 2 kawan kita boleh jadi saksi. Dia angkat nikah. Adik dia pun setuju. Sah tak nikah tu? Kalau main depan qadhi, dia kena kata sah ke tak? Sah. Dia tak boleh kata tak sah sebab tak daftar dengan saya. Tak sah. Cumanya dia telah menyalahi titah perintah ulul amri yang menyuruh supaya hal ini diatur berdasarkan kepada aturan pentadbiran. Kerana aturan pentadbiran itu penting. Nabi SAW menyatakan, alal mar'i muslim as-sam'u wa ta'ah ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'ata wala ta'ah. Satu orang individu muslim mesti dengar dan taat selagi mana tidak dititah pada benda yang maksiat. Yang ini dengar dan taat pada pemerintah. Jika dititah dalam perkara yang maksiat, maka tidak ada dengar dan taat. Perintah pemerintah supaya didaftarkan perkahwinan dengan pendaftar, ada maslahah atau tidak? Ada. Maslahah siapa? Maslahah kedua-dua pihak. Maslahah isteri, maslahah anak-anak, maslahah suami itu sendiri, dan memudahkan aturan-peraturan dan urus takbir kenegaraan. Maka dengan itu kita kena beza. Tujuan saya cerita tu apa? Walaupun dah faham, tapi tujuannya supaya kita dapat membezakan antara peraturan-peraturan dan hukum hakam asal yang menentukan sah ataupun tidaknya perkahwinan. So jangan kita ada sah kita tak sah. Kita kata sah tapi langgar peraturan, kena bayar denda. Betul lah. Dan sumber. Okey, saya nak sebut beberapa hal yang ada di dalam teks ni supaya kita dapat bersama. Saya nak ambil hak nombor 6 tu dulu. Hak lain tu bersemuka dengan pendaftar, tulis ni tak apa urusan pendaftar. Saya nak ambil ada kaitan dengan hukum syarak ni, iaitu tentang lafaz ijab dan qabul. Adakah? Ada no? Saya dia tak ada ni, bagi retas je ni nah. Lafaz ijab dan qabul. Ijab dan qabul, yakni qabul tu apa? Tu kita panggil makbul kan? Terima. Okey, saya baca satu-satu supaya nak bagi kita bincang hal ni. Jarak masa antara ijab dan qabul tidak ditentukan.
Cukup sekadar difahami bahawa lafaz qabul yang dibuat adalah dalam satu majlis yang sama. Okey. Dia ada perbincangan dalam hal ni. Yang pertama dia panggil ittihadul majlis. Mesti berada di dalam satu majlis. Satu majlis ni apa? Ni dah. Satu majlis ni apa? Maksudnya bila dia kata aku nikahkan kau dengan anak perempuanku Fatimah, tiba-tiba dia keluar daripada majlis tu, pergi tempat lain nak jumpa di kedai nak baru abang saya terima hak tadi ni. Jadi tak satu majlis lah, dua majlis tak boleh. Kerana apa? Pasal apa masalah satu majlis dua majlis ni? Sebab dia tak mau adanya kekeliruan. Sebab dia tak mau ada orang boleh deny, nafi. Sebenarnya saya bukan terima nikah itu. Tu yang kata terima kat kedai tu. Saya terima cerita lain tu, dah lama dah tu. Dia tak mau ada pihak yang nafi. Pasal ini benda-benda yang kena bertanggungjawab, hang kena mengaku. Cerita dia macam ni, ijab kabul. Orang tu kena mengaku bahawasanya dia menikah dengan perempuan ni. Dan perempuan ni isteri dia. Apa saja benda yang boleh menyebabkan berlakunya ruang penafian atau kekeliruan tentang hal itu, hendaklah dijadikan ditetapkan atau dibincang oleh para fuqaha supaya tak dijadikan akad itu diterima. Zaman Nabi cerita macam ni tak ada lah, tapi hanya ada hadis-hadis. Tak ada kata Nabi akad di sini lepas tu 2-3 hari dia terima, tak ada. Okey. Ini benda yang dimaksudkan. So kita kena faham dalam apa maksud satu majlis tu. Maksudnya bukan tang ni lepas tu pergi tempat lain pula cerita lain. Perkara yang kedua, yang ni kadang-kadang Tok Qadhi kadang-kadang salah faham. Dia perlih ni ingat dak lah kot zaman sekarang ni. 6.2 tu ditulis tidak disyaratkan qabul perlu dilafaz dalam satu nafas. Ini perbincangan para ulama tentang adamul fasl bainal ijabi wal qabul. Tidak ada fasal, pemutus antara ijab dan qabul. Selain sebahagian orang bila dia baca benda ni dia tak faham, dia ingat tak ada putus itu macam ni. Aku nikahkan dikau Fatimah binti Muhammad dengan mas kahwin RM300. Aku terima. Sebelum tamat tu masuk. Dia salah faham. Bukan ada macam tu. Ni bukan qiraat semayang saktah ke tak saktah, wakaf tak boleh wakaf. Ini akad. Akad ialah persetujuan. Persetujuan ni, akad ni orang Melayu ni kadang-kadang dia salah. Tok kita qadi tak salah lah. Orang Melayu kadang-kadang dia tak faham, dia kata angkat, bukan angkat. Angkat tu bab lain. Akad. Akad tu ikatan, dia nak ikat. Tu fil uqad. Akad lah tu. Kan? Jadi apa yang disebut ialah tentang boleh tak adanya al-faslul yasir, pemisah yang sedikit. Dia akad ni kita jual beli ada akad. Jual beli tak apalah. Dalam mazhab Syafi'i kena ada akad. Dalam mazhab lain cukup dengan apa? Syarat yang menunjukkan berlakunya persetujuan jual beli. Tapi sewa umpamanya, kita pergi bayar, ni duit sewa. Okey, tangkatlah tu. Dia tak apa. Maksud dia terima lah tu. Untuk membezakan antara duit sewa dengan duit kita sedekah kat dia. Supaya pembeza. Itu akad. Akad ni benda yang membabitkan tarafain, dua pihak. Kena ada akad lah. Nak jadikan dia ni isteri kawan ni ada suami dia. Jadi fuqaha kata tak bolehlah ada satu fasal, ada satu pemutus yang putusan itu menyebabkan lama-lama jadi boleh dijadikan hujah bahawasanya dia ni terima ke tak terima. Itu maksud dia. Aku nikahkan kau dengan anak perempuanku.
Kalau satu orang tu dia anak perempuan seorang je. Tu anak perempuan dia, anak perempuanku Fatimah. Tak apalah. Tak payahlah aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku Fatimah binti Abu Bakar. Memanglah ada anak perempuan hang nama Abu Bakar, tak payah bin dia lah. Kalau dah anak perempuanku Fatimah binti Muhammad, dia nama Abu Bakar, tu pelik lah. Kan? Tak, anak perempuan siapa? Kan anak perempuan dia bin dia lah. Tu pun satu hal juga. Tu ikut teks sampai kita tak faham tujuan. Anak perempuan dia. Tambah kalau anak perempuan dia seorang tu, yang tu je lah anak perempuan dia. Anak perempuan, kalau dia cakap anak perempuan dia pun ya. Dalam kitab-kitab fiqh kata zawwajtuka ibnati, aku nikahkan kau dengan anak perempuanku, tanpa sebut nama pun. Melainkanlah dia ada 3 orang anak perempuan, keliru yang mana satu, kena sebutlah nama. Karena dia hendaklah wanita itu tertentu, muayyana. Tertentu ni isteri dia, bukan anak perempuan aku. Yang tu saja maksud dia. Lepas dia kata, kau tu dengar, dia pun ambil handphone dulu main. Abang, lama tak jumpa ni. Duduk Ustaz. Saya terima nikah lah. Yang tu tak boleh lah. Yang tu ada fasl, ada pemutus, ada apa? Pemisah. Ataupun lepas pada tu dia duduk dulu, duduk tengok, lepas orang angkat nikah dia bangkit, duduk tantuk jugalah, duduk tengok gambar ni elok, siapa gantung. Lepas tu mai jawab. Tu ada fasal. Ada fasal. Tapi kalau dia dengar habis aku nikahkan kau dengan anak perempuanku, kata anak perempuan ada 3. Seorang nama apa? Hamidah, Kasidah, apa? Jalandah apa kan? Jadi dia pun dengan anak perempuanku Hamidah. Dia tengok Ustaz. Saya terimalah nikah dia. Sah lah. Tak payahlah kita abang. Saya habis saja masuk. Ini bukan marhaban. Ini salah faham fiqh. Saya pun tak tahu main mana benda ni. Di dalam kitab-kitab mazhab memang dia ada sebut, tapi hatta dalam mazhab Syafi'i dia kata al-faslul yasir, terpisahnya sedikit tidak mengapa. Dan dia tak pernah kata satu nafas. Tak pernah kata. Main mana satu nafas ni pun heran. Orang suruh baca Fatihah satu nafas pun tahu kan. Dia nak satu nafas pasal apa? Saya terima nikahnya anak perempuan cik, mas kahwin, dia tengok sah. Maksudnya zahir padanya persetujuan yang tak boleh dinafikan. Itu maksud dia. Tujuan dia nak tunjukkan bukan benda ni, bukan qiraat warash, hafaz, bukan. Dia ini ialah fuqaha yang bincangkan bagaimana nak mengelakkan daripada satu orang melafazkan dengan satu lafaz qabul yang mana akhirnya dia boleh nafi, kata dia tak terima. Ataupun kita boleh ada keraguan dia terima ke tak. Yang tu saja. Jadi kalau kita sebagai qadi jelas pada kita, dia terima. Saya terima nikahnya. Betul. Saya terima, ulang balik, saya terima nikahnya. Tak apa, kita buat balik. Buat apa nak buat balik? Ni bukan baca Fatihah waladdall, nafas tak patah balik. Ini nak, bukan. Dia lafaz ijab qabul. Yang ni nak kena, kadang-kadang mungkinlah dah faham dah qadi-qadi ni, tapi saya ni kadang-kadang kita baca kitab fiqh yang mana dia tu tulis kesimpulan saja. Lalu kita ambil tanpa kita faham syarah dia tu. Fuqaha ada bincang hatta dalam semua mazhab masalah al-fasl. Bahkan mereka sebut la tashtaritul fawriyah. Tidak disyaratkan dengan segera menjawab. Tak disyaratkan. Cuma dalam Syafi'iyah, dalam mazhab Syafi'i, dia kata la yatul, jangan panjang sangatlah. Aku nikahkan kau. Lepas tu kita ni, aku nikahkan di kau Ahmad binti Marwan
Ahmad bin Marwan, aku nikahkan kau. Dah kau tu anta tu dialah Ahmad bin Marwan. Kalau dia kata aku nikahkan di kau pun sah, tak payah sebut nama dia. Kalau aku nikahkan di kau, hak duduk depan kita, hak tu keliru lah. Mata duduk tengok kalian, di kau mana? Itu sajalah. Tapi kalau dah pegang tangan umpamanya, dah duduk di depan kita, cakap depan dia, orang pun semua dia tu yang nikah, kau tu lah, tak sebut nama dia pun. Dalam kitab fiqh semua contoh-contoh, dia tak sebut nama kau. Zawwajtuka ibnati kada atau binti kada, aku menikahkan anak kau dengan sekian-sekian di kada wa kada, dengan sekian-sekian mahar. Jadi aku nikahkan di kau, tak apalah, aku nikahkan di kau. Dia duduk depan kita, dia pun terkejut. Tak keluar, saya terima nikahnya seperti yang disebut, sah. Dia kata nanti lain. Saya habis saja, terus masuk minum air dulu, jangan pergi batuk. Kacau kalau kita tak faham macam tu. Kacau kalau kita tak faham tu. Bukan jadi kita jadi tak faham tujuan akad tu. Kita tak faham kalam fuqaha dalam masalah ni, ya. Saya tahu tuan-tuan ustaz tak buat benda ni, tapi saya ceritalah yang tengok ni seluruh Malaysia ni. Bahkan para fuqaha, ini yang saya salah sebut, para fuqaha sebut, hari itu saya sebut tuan-tuan juga kan, di dalam Sahih Al-Bukhari bab Al-Imam Al-Bukhari dia buat satu bab, dia kata bab idza qala al-khatibu lil wali zawwijni fulana, bab apabila yang meminang kata kepada wali, kawinkanlah aku dengan si fulana. Faqala, kemudian wali itu kata, qad zawwajtuka bi kadza wa kadza, jazan nikah. Dia kata, kemudian dia kata, wali itu kata, aku nikahkan engkau dengan sekian dan sekian mahar. Jazan nikah, maka harus nikah tu sah nikah. Siapa kata ni? Bab dalam Sahih Bukhari. Wa illam yaqul, kata Imam Bukhari, sekalipun dia tak kata dia tak kata li zauj, dia tak kata kepada itu raditu au qabilt. Kalau satu orang tu dia kata qala khatib, nikahkan aku dengan anak perempuan kau, dia kata aku nikahkan kau dengan anak perempuan kau, dia kata sah nikah. Sekalipun dia tak kata balik aku terima, pasal kira hak awal itulah qabul dia dah terima. Kata Bukhari, maksudnya kalau dia kata nikahkanlah aku dengan anak perempuan kau, pakcik nikahkanlah saya dengan anak perempuan pakcik, saya nikahkan dia dengan awak, sah, kata Bukhari. Dalam Sahih Bukhari satu bab dia buat sah dalam bab itu. Ini yang dibincangkan. Cumanya dalam mazhab Syafi'i, saya sebut semua mazhab lah, semua mazhab kata kalau kontu kata, satu orang kata zawwajtuka ibnati, aku nikahkan engkau dengan anakku, anak perempuanku. Satu orang kata qabalt, aku ni terima. Daripada semua mazhab sah, kecuali mazhab Syafi'i, dia kata kena tambah qabaltu nikah, aku terima nikahnya. Dia kata perkataan nikah tu kena masukkan bahawa yang diterima tu nikah. Itu dalam pandangan mazhab Syafi'i. Tapi dia tak ada semua mazhab kata aku terima nikahnya Fatimah binti Marwan dengan mas kahwin sebanyak 7,400 seperti yang dinyatakan tunai. Tak ada. Tak ada fuqaha yang suruh macam tu. Kalau kata aku nikahnya seperti yang disebutkan, sah tak? Sah. Tak payahlah kita membebankan budak lelaki tu, dia memang ketak dah kan. Sagi baru dia lepas ketak kan. Tambah sebahagian kita tradisi, bukan kata salah, dah lah nikah kena duduk atas bantai baldu pula kan.
Kecil-kecil mak habak duduk atas bantai bisui. Hari tu nak kena duduk ketak lah. Duduk atas tu, kita pula pergi habak ada. Kena ulang balik. Tak payahlah. Kita lah kata saya nikahkan engkau. Kalau pak dia, ajak ke pak dia, saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya. Kalau anak perempuan ada lebih, kena habak nama, anak perempuan saya Fatimah. Dengan mas kahwin, RM1,000. Saya terima nikahnya seperti yang disebutkan. Habislah. Kalau dia terkedu sekejap, masa, saya terima, pun sah. Jadi tujuan saya bagi tahu ni mungkin dah buat dah, tapi ke depan ni kita jangan bagi susah lah benda ni. Supaya kita benda halal. Cuma kalau kita pergi negeri orang putih tu, Arab pun sama, qabal tu aku terima. Qabal tu nikah, aku terima nikahnya. Kan? Kalau orang putih I do. Saya terima. Okey. Tu dalam murni muhtaj, mazhab Syafi'i dia kata dia nak perkataan nikah. Dalam mazhab Hambali dia kata tak perlu perkataan nikah untuk yang jawab tu. Hak nak kahwin tu kena kata nikah lah. Hak yang nak jawab tu saya terima. Terima tu nak terima apa lagi? Takkan nak terima ayam kopi pula. Pasal dalam duk tengah akad. Dalam mazhab Hambali, dalam Al-Mughni dia kata tak perlu, cukup qabal tu. Dalam mazhab Malik demikian, dalam mazhab Abu Hanifah juga demikian. Okey. Tidak disyaratkan berjabat tangan semasa akad dilakukan. Begitu juga menggoyangkan tangan ketika berjabat tangan. Setengah tu ada, saya goyang saja, jawab. Tak payahlah. Kalau orang tu nak jabat juga boleh, kita kata. Namun jika ada yang memilih untuk berjabat tangan kerana menunjukkan persetujuan dan bai'ah, dibolehkan. Jangan tak kirakan tak boleh tak pergi jabat tangan pula. Kita kata boleh, tapi tak syarat. Kalau dia duduk situ, kita pegang mikrofon macam ni, semua dengar, aku nikahkan engkau Fatimah binti Marwan. Misalnya kita tolong jadi qadhi lah orang terus, kan? Dengan mas kahwin RM5,000. Saya terima nikahnya. Dia tak jabat tangan pun tak apa. Kalau di dalam majlis-majlis di luar negara, kadang-kadang nak pengantin duduk tang tu, dia duduk sini, orang tengok keliling. Jauh macam ni lah, tapi dia pun ada mikrofon satu, kita pun ada mikrofon satu. Kita cakap, dia jawab. Sah. Tak payah dia mesti duduk bersila di depan kita. Duduk di atas, kita duduk atas kerusi pun boleh. Kita kadang-kadang mengaji dari segi teori ni macam okey, kita mengaji nikah cerai ni melawak-melawak pun jadi. Kita kata, tapi bila main menikah sungguh pun dok kira tak jadi lagi. Tu yang heran tu. Dah orang dah bersungguh dah, kita dok kira tak jadi. Kita boleh pergi tanya pula kawan sebelah. Macam mana? Hak main 2-3 orang, ulang. Dia ragging pun tu. Alhamdulillah dia boleh harap tak ada lah benda tu. Tapi tengok kadang-kadang. Okey. Saksi akad nikah hendaklah dari kalangan mereka yang faham tentang akad nikah dan faham syarat ijab dan kabul. Kan? Maksudnya dia faham bahasa Melayu lah. Kalau dia tu mai kawan dia tu Mak Saleh nak jadi saksi, dia kata kawan baik dia, kita kena akad nikah dalam bahasa orang putih lah. Kalau tidak, saksi tak faham. Mai seorang Mak Saleh, seorang hak Melayu pula tak faham orang putih, kacau kan. So kena cari saksi yang faham ataupun saksi diterjemahkan kepada dia. Kalau orang duduk sebelah dia tu diterjemahkan, dia faham, maka boleh untuk dia jadi saksi. Dia kena faham apa kan. Okey. Tidak disuruh mengulangi akad melainkan jelas berlaku kesalahan atau kesilapan. Jelas berlaku kesalahan, misalnya aku nikahkan kau kan, aku jadikan hangpa bersama, tak boleh lah kan. Ataupun fuqaha bincang malaktukaha macam-macam boleh ke. Yang ramai menterjemahkan mesti lafaz dengan nikah ataupun zawaj. Aku nikahkan. Alhamdulillah dalam bahasa Melayu ni nikah lah kan. Melainkan dalam satu bahasa dan bahasa lain yang mana memang bermaksud nikah. Kalau tak ada, aku jadikan kamu bersama, dia tak boleh. Dia boleh macam-macam maksud tu.
Maka sebab itu dia kata mesti stick dengan lafaz yang jelas, ungkapan yang memberi makna nikah. Dan tak perlu disuruh ulang. Kadang-kadang kita dah angkat dah, kita pula yang angkat tu pergi tanya orang macam lain. Macam mana? Tak payah tanyalah, kita dah tahu, kita qadi. Hak kawan nak sebelah tu, ulang pilah sekali lagi elok. Nak ulang buat apa? Dah dia kata aku terima nikahnya. Nya tu, bila mengaji kitab lama, nya tu balik ia pada si isteri. Macam tu lah kan. Dhamir balik kepada apa? Macam tu lah, aku terima nikahnya. Dia kata tak boleh, tak cukup. Itu yang tak kena. Yang kadang-kadang, alhamdulillah sekarang ni orang dah berkembang, orang dah yang masalah yang kita dok praktis tu dalam kitab fiqh tak ada sampai macam tu. Yang begitu punya panjang tu. Mana masa awal tu dulu kot, ada siapa start, dia suruh senapai. Dulu kalau kita ingat bekas Perdana Menteri Malaysia, Tun Abdullah Badawi, dia kahwin dengan isteri dia sekarang lah kan. Wartawan boleh tanya, berapa kali lafaz Datuk Seri? Pasal menunjuk kat, alhamdulillah satu kali lafaz, dia kata kan. Menunjukkan duk biasa bagi 2-3 kali lah. Ini benda tak kena, dan kadang-kadang lebih dalam bentuk memalukan pengantin tu. Okey. Penolong pendaftar haruslah memudahkan urusan akad nikah dan hendaklah menjaga maruah pengantin. Majlis akad bukanlah medan untuk menguji dan menemuduga pengantin dengan memberikan soalan berkaitan hukum hakam agama. Ini satu lagi perbuatan memaibkan orang. Baca Fatihah dulu, dia buat ujian kelas kafar pula. Kawan tu mungkin boleh baca, tapi main dengan baca depan orang ni, dia ketak habis. Kalau suruh penolong pendaftar tu sebagian baca Fatihah pun dia ketak kan. Sekarang kita pula panggil dia, cuba baca pula, kami nak dengar ramai-ramai ustaz-ustaz ni. Dia pun ketak. Macam itulah orang lain. Kita suruh mengucap dulu, seolah-olah kita ragu hak pengantin ni Islam ke tak. Ni semua benda-benda yang tak patut dilakukan. Mengucap dulu, ulang balik, rukun nikah dah berapa, masa tu ada yang buat macam tu. Jadi malulah dia kepada masa tu. Mungkin dia pun ingat hak patut mengulang rukun nikah, juru nikah lah dia yang nak kena tahu hukum, dia yang nak daftar. Patut dia kadang-kadang kata, cuba ustaz ulang dulu, saya nak cek. Kacau kita. Jadi tak boleh lah. Saya tak di polis ni tak buat lah, tapi saya cerita di tempat lain sebab dia buat macam tu. Jadi masa itulah termalu. Boleh kawan tu patut, masa itulah kita berbetul lah tajwid. Tak boleh waladhdallin tu, tak cukup harakat tu. Hak belakang tu memang, sampai nak nikah pun Fatihah tak lepas lagi. Hak komen tu pun bukan lepas sangat pun kan. Boy. Saya ingat kita jangan lah benda-benda macam tu. Mudahkan. Benda ni bukan medan nak malukan orang. Okey. Penolong pendaftar tidak perlu meminta pengantin beristighfar dan mengucap 2 kalimah syahadah di khalayak ramai. Malah wajib meyakini bahawa jika pengantin itu seorang Muslim, maka dia adalah seorang Muslim. Tidak perlu merui akidahnya. Juga tidak disuruh untuk memohon ampun untuk ditunjukkan pada orang ramai. Sebab tu kita tanya, apa siapa nak suruh? Saya kalau ni saya tanya, cuba istighfar dulu 3 kali. Saya tanya, apa siapa nak suruh dia istighfar? Takut dia buat dosa. Ustaz dah dosa? Cuba Ustaz istighfar semua. Pasal apa dia nak kena istighfar depan orang? Dia istighfar dia dengan Tuhan lah. Ini ada orang suruh pengantin istighfar depan orang. Lepas tu mengucap 2 kalimah syahadah. Dulu saya tanya, pasal apa dia kena mengucap lah? Ustaz ragu dia Islam kah? Kau Ustaz kata dia kafir? Sehingga nak suruh dia mengucap. Dia kafir ke apa? Taklah dia kafir, habis nak mengucap. Ya nak pastikan dia Islam. Jadi Ustaz tahu apa pasti ni? Pengantin Islam ni. Kacau ni. Saya kadang-kadang
semua kita lah manusia ni, bila dia ada satu ruang, di sini tak ada lah, setengah orang bila dia ada satu ruang yang dia berkuasa pada orang lain, dia gunakan ruang tu untuk macam bully. Pasal dia tahu orang tu tak ada ruang tu. Okey. Sirah lafaz ijab boleh dilakukan seperti berikut. Nama pengantin kan, kalau perlu lah. Kalau dah ramai situ orang keliru, Muhammad, cukup lah. Kalau Marwan, kalau dia duduk depan kita, kalau kita nak sebut nama, aku nikahkan kamu dengan anak perempuan dia. Okey, dengan pengantin perempuan. Kalau kita nikahkan, Marwan, saya nikahkan kamu dengan Fatimah binti Abu Bakar. Okey, dengan mas kahwin 3,000. Kita pun janganlah buat stres sangat. Ingat, dengar saya kata ni, sekali kata terima. Kalau dah nak, saya nikahkan kamu dengan Fatimah binti Abu Bakar dengan mas kahwin 3,000. Jadi relax macam tu. Dengar ni, bismillahirrahmanirrahim. Sedia ni. Oi, macam benda nak satu. Dia pun duk tunggu. Bukan benda sampai macam tu. Nabi orang bangun, zawajtu ka, aku nikahkan di kau. Bangunlah, wahai ya Rasulullah, nikahkanlah aku dengan dia. Nabi nikah, dia duduk situ. Nabi ucap nikah, dia duduk tang tu. So bagi dia duduk, okey. Okey, dia itu kalau wali sendiri, aku nikahkan kamu dengan nama sekian dengan mas kahwin. Nama tu kalau anak perempuan dia ada banyak, 3-4 orang anak perempuan dia, disebutlah aku nikah. Takut dia ada ingat nak menikah dengan Fatimah, dia bagi kepada Kasidah, tak boleh lah kan. Lepas kahwin, itulah dia kena dengar betul-betul. Aku nikahkan kau dengan anak perempuanku. Dia ada ingat nikah dengan kakak, mai-mai bagi adik hak gemuk. Dia kata saya bukan menikah dengan anak. Ni pun anak perempuan saya juga. Saya sebut anak perempuan kan. Hak mana-mana saya pilih, dia tak boleh lah. Sebab tu dia kena tertentu. Melainkan dia tidak ada anak perempuan, melainkan seorang tu sahaja. Maka tak ada lah lagi kekeliruan. Maka dia kena sebutlah anak perempuan dia yang mana. Dan dia kena tu, saya kata Rafah. Saya dulu mengajar, saya di universiti dulu mengajar munakahat. Fiqh munakahat, fiqh perkahwinan ni. Ramailah. Bab kelas kahwinan ni, mengajar ni ramai. Hak tak ambil periksa pun mai juga. Hak tak ambil periksa duduk penuh ni sampai atas-atas ni, macam dengan ceramah politik tu. Pasal bab menikah ni ramai orang suka lah kan, ramai dengar kan. Saya suruh buat, kata mesti akad tu dia kena faham. Kalau orang Kelantan nikah, aku nikahkan Murni, dia tak faham. Orang utara, saya tak nikah dengan Murni pakcik. Murni, dia Murni. Okey. Wakil wali. Aku nikahkan, dia boleh sebut aku nikahkan di kau dengan nama perempuan yang telah mewakil walikan kepada aku dengan mas kahwin sekian-sekian. Dengan mas kahwin sekian-sekian. Okey. Kalau orang heran pasal apa ni menikah, mana wali dia? Wali dia telah wakil wali pada dia. Cuma sekali saya nak pergi satu bab. Kalau sekiranya dia memang wali hakim, bila dia wali hakim, kita tak ni pun putus akad tu. Ijab dengan fasal, ijab kabul. Okey. Kalau kita jadi wali hakim, kita buat kena katalah wali hakim ni pertama mungkin dia ni mualaf. Mungkin dia tak ada bapa dia adil, enggan. Kan? Mungkin juga bukan bapa dia enggan, mungkin ada masalah lain, tak tahu bapa.
Semua keadaan ni kita jangan buat bagi jadi bercempur. Kita jangan buat bagi jadi mana-mana pihak malu. Mudah saja, aku nikahkan kau. Maruk, kalau dia ada, aku nikahkan kau dengan Fatimah binti Muhammad. Mas kahwin sekian. Tak usah duk bagi panjang. Dengan berwali sebagai wali hakim ni, lepas tu bagi ini berwali hakim, ikhlas pula kerana memandangkan beliau merupakan anak yang tak sah tarah. Oh, kacau buat kerja macam ni. Ini buka aib orang, Allah buka aib dia satu hari ni. Saya ada kes satu orang daripada Sabah cerita saya. Sabah. Depa ni buat majlis perkahwinan hebat lah. Tapi depa ni pasal kita boleh ada lain sikit dalam masalah anak kurang 6 bulan ni. Depa masa nak kahwin tu semua gembira, tiba-tiba qadi kita ambil isytihad memandangkan pengantin perempuan ni anak tak sah tarah, maka kita akan wali hakim. Mak dia kata kat saya, hantar saya bagaikan pitam hari itu. Segala majlis perkahwinan semuanya jadi hambar. Benda yang tak dibangkitkan selama ni. Inilah jika kita buat dengan memalukan orang lain. Dosa besar. Memalukan orang. Apa salahnya abang saya nikahkan je lah. Tak payah duk timbul lah tepi-tepi tu. Pasal apa pok dia tak ada. Ustaz orang tanya, dah lah urusan apa tu. Tak payah duk urai lah. Itu urusan kita. Dia wali hakim lah, bukan kena habang kawan ramai. Aku nikahkan pasal apa nikah? Orang pun tahu kita tu apa yang pendaftar. Kalau orang tak tahu pun sah, sebab kita memang wakil. Pendaftar ni bukan kuasa kita. Kita ni mengambil kuasa yang diberikan oleh ulul amri, iaitu raja pemerintah. Apa yang tuan-tuan nikah tu bukan kerana tuan-tuan punya tubuh tu. Kata saya nikah, saya punya tubuh tu telah mengesahkan dia. Kalau jadi wali hakim, tubuh yang mengesahkan ialah tubuh wali ulul amri, iaitu raja pemerintah. Raja pemerintah telah memberikan peruntukan itu untuk mewakilkan diri dia supaya mengawinkan di atas kuasa wali hakim. Hakim tu bukan kita. Hakim tu bukan tok hakim mahkamah. Hakim tu siapa? Setengah orang tak tahu tu wali hakim ingat hakim mahkamah. Hakim tu maksud apa? Pemerintah. Sultan, wali sultan. Okey. Itu wakil wali. Wali hakim aku nikahkan di kau. Nama perempuan dengan mas kahwin, habis tunai. Tengok yang nombor berapa tu di situ? Tengok ada wali sendiri, wakil wali ni aku nikahkan di kau dengan anak perempuan yang telah berwakil-walikan aku. Misalnya kita pak dia tolong wakil pada kita. Pak dia ada, dia wakil kat kita, tolong nikah anak aku. Dia ada surat wakil semua, kita nikah. Kita sebutlah wakil wali sebab orang kata, hang nikah siapa? Dia bukan anak hang bukan anak Tok Qadi. Oh, dia tapak dia wakil kat aku. Okey. Wakil wali hakim, macam mana saya sebut tadi. Yang ni wali hakim ni saya harap tuan-tuan dapat beri perhatian supaya jangan nikahkan bila wali hakim tak timbulkan benda-benda sampingan. Sirah qabul. Boleh dilakukan salah satu berikut. Saya terima nikahnya. Nama perempuan dengan mas kahwin tunai. Seperti dia boleh buat. Atau aku terima nikahnya, nama perempuan. Atau saya terima nikahnya, seperti yang disebutkan. Tiga-tiga ni boleh. Jadi habaq kat pengantin tu, mana yang dia nak pilih. Oh, dia kata saya ni bab mengapai cukup syok. Tak apalah. Dia nak bubuh semua tu pun tak apa. Tapi saya jenis ketak Ustaz. Kalau ketak ni, habaq saya terima nikahnya seperti yang disebutkan. Jadi ada 3 situ. Kalau satu kan saya terima nikahnya dengan perempuan, nama perempuan dengan mas kahwin tersebut. Hak tadi apa? Ini semua semua yang ni dibincangkan dalam mesyuarat jawatankuasa fatwa. Dengan mas kahwin tersebut, yang tu disebut dengan mas kahwin. Okey.
Ini harap clear kot, no? Jelas benda ni. Kalau ada apa-apa nanti mungkin kita akan boleh buka sesi bincang. Khutbah nikah. Okey. Khutbah nikah yang digunakan, okey, khutbah nikah sebelum ke selepas? Sebelum. Kerana Nabi dia khutbah nikah, dia Nabi telah memasukkan khutbah hajah termasuk dalam khutbah Jumaat dan juga termasuk dalam khutbah nikah. Ya, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in. Kemudian kita janganlah terlalu panjang sangat, kan? Walaupun asalnya dia dia di kalangan para fuqaha ada menyatakan bahawasanya ini seolah-olah macam meminang lah. Muqaddimah dia tu. Orang Melayu pantun kan. Jadi dia sebut tu. Kemudian lepas dia bagi khutbah apa semua tu tentang nikah, kelebihan nikah, dan kemudian dia nyatakan hasrat dia. Kemudian kami menerima, dia kata mengalukan, bapak dia alukan, lepas tu akad nikah. Macam tu lah lebih kurang asalnya. Tapi oleh kerana kita dah tak ada yang tu, kita buatlah sunnah khutbah nikah ni. Lafaz bacalah juga bagi siapa yang kita disuruh bacalah. Dalam konteks ni mungkin biasanya duk bagi siapa baca? Qadi baca ke? Baca. Ataupun ada siapa-siapa yang kadang-kadang kita bagi baca. Bagi baca. Tak apalah siapa-siapa. Asalnya dia ada tradisi dari sini, tapi sunnah tu adalah peringatan kepada mereka. Dalam teks khutbah kita ni kita buat 3 khutbah. Hak palih ni kita buat yang kemudian khusus bagi perkahwinan umum, perkahwinan saudara baru dan perkahwinan poligami. Okey, ta'liq. Amalan ta'liq tidak diamalkan di negeri Perlis. Maksudnya lepas dia kahwin, saya tahu kalau kita kahwin di negeri lain, lepas tu terus dia suruh kita ta'liq. Kalau tak ta'liq, tak mau sign. Kita tak ada ta'liq. Tapi namun bagi isteri yang ingin menuntut ta'liq, hendaklah membuat persetujuan daripada pasangannya, iaitu suami yang mengisi borang yang ditentukan oleh bahagian pentadbiran undang-undang syariah jaib. Kedua-dua pasangan hendaklah faham dan setuju dengan implikasi ta'liq yang dibuat. Misalnya, ta'liq ni sebenarnya boleh. Isteri tu kata, saya boleh menikah dengan awak, tapi dengan syarat, kalau awak menikah lagi satu, berarti saya diceraikan. Berarti saya tercerai. Suami dia ni nak cerita ta'liq. Ta'liq ni dia kita alaq, kita gantung. Berlaku sesuatu benda ke depan. Kalau dia tak semesti ta'liq nikah, dalam kahwin pun sama juga kan. Kalau awak balik ke rumah awak, mak awak petang ni jatuh satu talak. Ta'liq kan tu. Kita kaitkan kan. Kadang-kadang ta'liq dengan perbuatan. Boleh juga ta'liq dengan keadaan yang bukan pilihan. Masuk je 1 Ramadan, jatuh 1 talak. Boleh. Ta'liq ke? Masuk je jatuh. Jadi ini ta'liq dengan perbuatan. Dalam negeri lain, jika sekiranya saya telah memukul isteri saya, mengadu isteri saya kepada qadi dan apa semua kan, maka jatuhlah 1 talak kan. Maka sekiranya saya meninggalkan isteri saya selama berapa bulan? 3 bulan, maka mengadu isteri saya kepada qadi, maka jatuh. Macam tu lah kan. Di Perlis yang tak ada benda tu. Tapi isteri ni dia kata, saya tak mau kahwin dengan awak, takut awak kahwin lain. Cara-cara ni macam nak tambah budak ni. Contohnya dia kata, tak, saya janji lah. Janji pun tak boleh pakai lelaki ni kata. Kalau nak kahwin boleh, mesti buat ta'liq. Ta'liq, kalau dia nak buat macam tu, dia kena pi pada siapa? Dia kena pi kepada bahagian ni. Dia tulis ya, kalaulah sekiranya saya berkahwin dengan mana-mana perempuan, maka jatuhlah 1 talak. Dia pergi bersetuju. Ta'liq ni tak boleh satu pihak. Dia kena ke suami
talak tak apa. Taklik di pihak suami tak apa pasal kuasa dia. Tapi dia tak boleh, isteri tuntut, suami tak setuju. Suami tak lafaz, tak boleh. Dia kata kalau awak kahwin lagi satu, jatuh satu talak. Tak boleh. Selagi suami tidak lafaz. Jadi suami lafaz. Dia pun kalau awak nak kahwin, lepas angkat nikah, dia lafaz. Kalau dia lafaz sebelum angkat nikah, sah tak? Dia kata taklik dulu. Misal. Tak sah. Sebab dia belum jadi lagi sah suami dan dia belum lagi ada kuasa mentalak tu, tak ada di tangan dia. Dia tak boleh. Lepas dia angkat nikah, dia kata macam mana yang dijanjikan, kena baca taklik. Suami pun baca. Jika sekiranya, contohlah sekali ada isteri perempuan tengok tapi buat syarat tu pula kan. Silap pula saya buat contoh tu. Buat contoh lain lah. Habislah peluang kita nak menikah lagi. Buat contoh apa? Ketum. Jika sekiranya awak ambil lagi ayat ketum, jatuh lagi satu talak. Jatuh. Dia pun syarat itu, suami dia pun jika sekiranya saya meminum air ketum pada bila-bila masa, sama ada dilihat atau tidak dilihat oleh isteri saya, maka jatuhlah satu talak. Suami dia sebut. Maka bila saja suami dia minum, jatuhlah satu talak. Macam mana kalau dia tak habaq, dia minum menyorok? Jatuh tak? Jatuh. Dia dengan Tuhan, dia tahu dah jatuh talak satu. Sebenarnya hukum hakam syarak ni, hukum hakam mahkamah ni, bukan semua yang bukan semua betul di sudut penghukuman. Hukum yang betul itu ada di sisi Tuhan. Ada orang kalau berzina, mai orang 3 orang saksi, 2 orang saksi tak cukup, tapi dia memang berzina. Mahkamah kata tak zina pasal tak cukup saksi, tapi di sisi Tuhan berzina. Zina. Yalah dia taubat lah di sisi Tuhan, tak ada apalah, Allah Taala Maha menerima taubat. Tapi artinya di mahkamah mungkin hukum satu benda. Sebab tu Nabi kata innakum takhtasimuna ilayya fala'alla yakunu ba'dukum alhana bihujjati min ba'd fa aqta'u lahu nahwa ma asma' faman qata'tu lahu min akhihi shay'an fala ya'khudhu fa innama qata'tu lahu qit'atan minan nar. Kamu bawa kes kepada aku, sebahagian kamu mungkin lebih fasih daripada sebahagian yang lain, lalu aku putuskan kepadanya berdasarkan apa yang aku dengar. Itu Nabi. Siapa yang aku putuskan sesuatu yang bukan haknya, jangan dia ambil, kerana aku putuskan kepadanya potongan daripada api neraka. Tu macam orang jadi lawyer kan. Dekat kita orang tu, saya sebut lawyer-lawyer ni, okey ni memang salah lah, tapi cara teknikal kita boleh bagi menang. Termasuklah kes paraid, kes apa, kes harta pusaka. Pergi mahkamah, menang ke dia? Dia ambil lawyer pandai, dia rasa menang, dapat, tapi dia ambil potongan daripada api neraka, walaupun yang putuskan itu mahkamah syariah. Kalau kita tahu sebenarnya kita salah, tapi kita guna satu teknik menyebabkan kita menang, tetap berdosa di sisi Tuhan. Hatta kalau Nabi potong, kalau Nabi putuskan pun, Nabi kata hanya itu potongan daripada api neraka. Kenapa Nabi tak salah? Nabi Allah Ta'ala boleh bagi wahyu, tapi tak berlaku hal seperti itu. Kerana apa? Kerana kalau Nabi buat macam tu, tak ada siapa boleh jadi hakim lah, qadhi. Nabi duduk di kerusi mahkamah, baginda putuskan berdasarkan kaedah penghujahan. Kalau Nabi duduk macam ni, saya tahu awak salah, wahyu bagi tahu. Kita semua tak boleh jadi qadhi, kita tak dapat wahyu. Hatta Nabi kata, kalau aku putuskan salah pun jangan ambil. Jadi kita qadhi ni jangan duk takutlah. Apabila kita tengok kaedah je betul, kita putuskan betul. Walaupun mungkin dia tipu. Dia ni dah talak dah bini dia, tapi dia main tak ada bukti kat kita, dan tak ada apa, dan tak talak lah. Kita duk takutlah besok. Itu bukan urusan kita. Hatta Nabi pun putuskan berdasarkan hujah. Okey.
Ini satu, dan kemudian saya nak baca satu lagi, kemudian saya akan buka pada sesi perbincangan kita, iaitu hukum kahwin lari atau luar negara ni. Yang ni saya ada tak? Tak ada. Ada dia. Tapi saya nak baca sikit kerana ada sebelum tu yang saya sebut, saya tak bawa teks ni, tapi kita ada bincang tentang kes. Ada satu soalan yang ditanya pada fatwa berhubung dengan orang, satu orang tu ibu dia, wanita ni dikatakan telah dirogol, kemudian dia mengandung lah, dia ada anak lah. Anak ni tak tahulah anak tu hasil rogol ke anak suami dia. Dia rogol, dia bersuami, dia rogol. Semasa hayat suami dia tak pernah deny kata ni bukan anak dia. Bila suami tak deny, sabit nasab. Nabi kata al-waladu lil firash. Anak berdasarkan suami yang firash, empunya katil tu lah. Anak berdasarkan menikahlah. Sebab tu Nabi tak kira bila orang yang menikah tu dialah bapa. Mailah kalau dia tu putih melepak pun, anak dia hitam legam pun, kalau itulah suami dia, anak tu suami itulah. Melainkan suami tu nafi. Sebab tu ada dalam hadis, laki yang tanya pasal apa warna lain, dia kata Nabi tanya, ada lah kau tengok unta yang anak dia lain warna dia. Nabi tanya, Nabi kata kalau macam tu lah, ini mungkin mai daripada tok dia ke apa. Nabi nak elakkan benda ni. Pasal apa anak aku putih melepak, dia ni gelap sikit ni. Nabi kata mungkin tok dia, mungkin tok wan dia, kok belah mak dia, supaya tak mau timbul benda ni bagi banyak. Melainkan kalau satu orang itu dia sendiri nafikan ini bukan anak saya. Kalau dia nafikan ini bukan anak dia, dia nak kena banyak, ada apa proses. Salah satu, dia nak kena buat li'an, menuduh isterinya berzina. Kau tak boleh, hak nombor 2 bukan anak saya, hak nombor 3 ya, mah kacau buat macam tu. Jadi nafkah tak boleh bagi. Tak boleh suami buat begitu. Jadi dia ni hantar surat mari, tanya pada kita tentang satu keadaan mak mereka yang dulu pernah kena rogol, dan kemudian ada anak, pak dia tak pernah nafi. Bila pak dia tak pernah nafi, kemudian pak dia mati. Abang-abang hak mai kemudian ni pula yang nak nafikan, kata tu bukan adik dia bah. Sedangkan ayah mereka tidak pernah menafikan. Jadi dia tanya kita, sebab apa abang-abang ni tak mau jadi wali? Pasal dia kata tu bukan adik dah, tu bukan hasil daripada mana. Okey, dia kata tu anak yang tak sah. Kawan yang tanya ni nak buat macam mana? Dia kata kalau dia nak jadi wali hakim, semua orang, kita kata pertama, satu orang tak boleh mudah-mudah tuduh menafikan nasab. Abang dia langsung tak ada hak untuk menafikan nasab adik dia, yang mana pak dia sendiri tak nafikan. Hang siapa? Anak dia saja. Tuan punya diri tak pernah kata ni bukan anak saya. Kalau dia kata setakat bersyamang tak boleh, dia kena pergi ke mahkamah kata bukan anak dia. Kedua, kalau ada mereka tak mau kita ni pergi jadi qadi, tak payahlah bagi aku nikahkan kau, sebut nama tu. Aku ni dah pak dia pun mati, tak apa, aku nikahkan di kau dengan orang sekian. Tak payah duk timbul ni sebab ada anak ni tak sah ni, tak payah timbul. Sebab tu kita kata dalam fatwa kita, jangan sama sekali timbulkan apa-apa yang boleh membangkitkan keaiban pengantin. Okey, saya nak sebut ni sikit pasal untuk makluman je, setelah kita uraikan masalah akad nikah tadi, tentang fatwa hukum kahwin lari atau kahwin luar negara. Ni fatwa yang kita baru keluarkan.
Perkahwinan yang berlaku ke atas satu-satu pasangan di luar negara melibatkan beberapa kategori, iaitu pasangan yang berada di luar negara dan menghadapi kesukaran yang besar untuk mendapatkan keizinan wali yang asal sehingga mereka menggunakan wali hakim. Perkahwinan seperti ini adalah sah. Yang ni dia duduk jauh, nak balik pun susah, wali hakim pun susah nak dapat, wali yang asal susah nak dapat. Maka dia kahwin dengan wali tempat. Dia duduk macam di Sweden, nak balik susah. Misalnya contohnya lah, peruntukan pun macam tak ada, nak kena menikah, jadi susah dia nikah, no issue. Ataupun dia duduk mana-mana, kata dia dah nak menikah, nak patah balik satu belanja lagi, dia nikah dengan wali hakim. Pasangan yang sengaja keluar daripada negara yang sepatutnya mereka berkahwin, yang ni tak, dia boleh menikah di Malaysia, sengaja pergi kahwin luar negara. Dia dah pasal Hanu memang pergi sana bukan kerana nak menikah, pergi kerana urusan lain. Lepas pada tu nak menikah, susah je. Maka dia dalam kategori yang lain. Untuk kategori yang kedua, yang mana sengaja lari pergi nak menikah ni, satu, mengelakkan diri daripada birokrasi pentadbiran perkahwinan setempat. Pasal apa tak pergi nikah di Thailand tu? Buat Thailand lah senang, kan? Sebab payah sangatlah nak menikah ni. Bukan nak menikah nombor dua. Pasangan yang nombor dua ni, isteri nombor dua. Pak isteri nombor dua setuju, isteri nombor dua pun setuju. Tapi isteri pertama kalau tahu, bentara guru lah, kan? Jadi dia pun tak berani. Bila dia tak berani, dia takut sagi daftar nikah bagi tahu tu kata perang. Dia pergi menikah dulu. Dia pergi ke Thailand untuk menikah. Syarat dia cukup. Sekali kita akan baca. Okey. Berhubung dengan sebab pertama, jika satu-satu pasangan keluar negara bersama wali atau setelah mendapat keizinan wali, perkahwinan itu sah tanpa ragu. Jika bakal isteri seorang janda, memadai dengan mendapat persetujuan wali. Jika saudara baru, boleh menggunakan wali hakim. Maksudnya dia pergi sana dengan satu perempuan ni bawa mu'alaf, bapak dia bukan, dia pergi sana, dia kahwin di Thailand, dia tak bawa wali lah, dia pakai wali, tak ada masalah. Ataupun dia pergi dengan pak perempuan tu sendiri, tak ada masalah. Ataupun dia pergi dengan bawa keizinan dan surat bapak perempuan tu atau wali perempuan tu, tidak ada masalah, sah tanpa ada perbincangan. Cumanya dia kata habis tu dah tak habaq kat isteri yang pertama macam mana? Yang tu dia uruskan lah. Mungkin boleh berlaku ketidakadilan, tapi mungkin juga ada orang kahwin misyar. Maksudnya dia kahwin nombor dua kata, abang saya ni halalkan lah, abang balik sebulan 4 hari pun tak apa, kan? Misalnya lah, tu peluang keemasan lah, kan? Dari segi syarak kena adil. Tapi fuqaha bincang, jika dia tanazul hak dia tarik hak dia, seperti Saudah binti Zam'ah isteri Nabi yang bagi hari dia kepada Aisyah radhiyallahu anha, boleh ke tak? Fuqaha bincang. Semua fuqaha, kebanyakan fuqaha kata sah, walaupun beberapa fuqaha seperti Syekh Muhammad Saleh Ibn Utsaimin tawakuf, sebahagian mereka beberapa pandangan pemikir Anwar Jundi dan semua mereka rasa tak patut kahwinan ni nanti. Tapi jika perempuan tu sendiri yang setuju, kita pun ada juga hak-hak isteri yang kita tak ni, kan? Kita tak balik 3 hari, duit lupa tinggal, isteri beli ikan 4 hari pakai duit dia, balik-balik kita tak claim balik. Sebenarnya siapa wajib beli lauk, beli makanan? Suami. Kalau isteri kata, abang saya beli ikan pakai duit saya sendiri RM200 3 hari, wajib bayar balik. Tapi kalau isteri buat diam je, kita tak apa, tak bayar untuk akhirat, tu cerita panjang lah, kan? Tapi kalau isteri dia kadang-kadang kita isteri tak apalah, maafkanlah, tak apalah, kata lebih kurang kira. Artinya isteri nafkah kita tak tunaikan tu. Artinya ada juga macam orang kahwin, duduk budak-budak kita kahwin, isteri kita duduk di asrama pak dia yang bayar. Ni budak-budak, kan? Lepas tu kahwin pergi balik asrama pak dia bayar. Kita tak bayar, kita duduk ngaji juga, duduk asrama kita. Artinya kita tak tunaikan hak nafkah. Dia pula tak tuntut.
Macam mana kalau kahwin isteri dua tu tak tuntut. Tak apa dia kata. Hak bahagi sama banyak saya tak tuntut. Saya pun dah umur dekat 35 dah, Pak. Kalaupun duduk seorang ya, ada juga suami duduk main tengok, kerja pun besar, kan banyak sibuk jadi doktor ke apa. Balik sebulan 4 hari pun okey. Kan? PKL ya mai lah. Cik, bagi jalan tu kan. Yang ni dia pergi misiar. Lalu dia tak boleh, dia kata saya bukan apa, isteri saya kalau tahu habis dia dah. Dia goreng saya lagi. Buat bawang goreng tu. Dia tak buat apa nak bagi tahu kat dia? Tak bagi tahu macam mana? Tak usah bagi tahu lah, bukan nak kena bagi. Hari mai bertugas di KL mai kat saya. Hai, kalau menikah kat Malaysia pakai tahu ya dah. Tapi menikah di Thailand, tu akal dah tu. Pi menikah di Thailand, macam mana? Pak kata macam mana? Pak saya setuju. Macam pak kata tak, abang saya setuju. Pi dengan abang dia sekali. Kenuri kali di Thailand tu kan. Sah tak menikah dia apa? Sah. Kok mana pun sah. Cuma urusannya bahkan kalau dia menikah dengan perempuan itu di dalam rumah mereka, 2 orang saksi tak berdaftar, sah tak? Sah tak? Sah. Cuma tak berdaftar kena denda kan? Sah. Cuma melanggar ulil amri ya. Tapi sah. Tak apalah pak, dia kata tak usah duk abang lah, mai aku pergi menikah. Takut duk buat benda tak elok. Sah tak? Sah. Tu saya nak bagi faham konsep tu. Tapi bila dia pergi kahwin di Thailand untuk pendaftaran, sah lah. Itu keadaan yang kedua, melarikan diri daripada wali. Wali duk ada. Pasal apa tak mau? Pak tak setuju. Tak usah duk menikah lah dengan dia tu. Aku tak setuju. Jadi dia pun tak nak jalan, dia lari pergi ke Thailand. Kita fatwa, kita hati-hati benda ni. Berlaku pada anak orang, boleh berlaku pada anak kita. Kan? Anak perempuan kita bela elok-elok, sampai main 25 tahun nak menikah, lari pergi Thailand. Apa perasaan bapa? Okey, kita kata berhubung dengan sebab kedua, jika wanita itu seorang anak dara dan walinya pula enggan mewalikan perkahwinan, yakni adl, wali adl, tanpa sebarang sebab yang munasabah, perkahwinan ini juga adalah sah dengan syarat dia dapat membuktikan keengganan wali itu untuk mewalikan perkahwinannya. Dia dapat buktinya dia bagi pada sana atau buktinya dia bagi kepada kita. Jika tidak, perkahwinan dikira sebagai fasid dan hendaklah mengulangi semula akad perkahwinan itu dengan keizinan wali. Kalau pak dia kata tak, saya benarkan, saya tak tahu ni pasal apa pergi menikah ni, ataupun tak, memang saya tak benarkan, ada sebab ni, laki dia ni mak dadah, anak saya didik elok-elok, dia buktikan tak sekufu, dia ada hak untuk menghalang. Sekiranya jadi fasid. Sekiranya mempunyai zuriat dalam tempoh tersebut, nasab dikira sabit. Tapi kalau dia pergi menikah lah, dia balik-balik mai, pak dia tak setuju, pak dia bawa kes ke mahkamah, qadi kata pisah, tapi mengandung lah perempuan ni. Anak kira bin itu tak apa, tapi nikah pisah, sebab wali dapat buktikan kebenaran di pihak dia. Pisah di atas kuasa mahkamah. Tapi biasanya wali ni mungkinlah dia tak mahu nak elak, dia antirah je lah kan. Jika wali membantah perkahwinan kerana pasangan secara jelas tidak sekufu dan dipersetujui oleh pihak berkuasa agama, maka perkahwinan itu terbubar. Berhubung dengan perkahwinan yang berlaku sebelum itu, ni sebelum ni, katalah hak kahwin sebelum ni yang tak ada detail tak ada detail, maksudnya tak ada lagi fatwa ni mai. Pak dia macam mana dia dah kahwin dah, pak dia tu bukan tak setuju sangat tapi dah kahwin dah. Berhubung dengan perkahwinan yang berlaku sebelum ini yang telah diyakini oleh satu-satu pasangan sebagai sah, dia pun dah 20 tahun dah duk ingat perkahwinan yang sah, tak timbul isu, pak dia pun dah meninggal dah, Allah memaafkan apa yang lepas. Akad nikah tidak perlu diulangi manakala nasab anak-anak mereka dikira sabit. Jawatankuasa fatwa menasihatkan pihak berkuasa agama negeri supaya memudahkan urusan perkahwinan dengan mengelakkan kerana birokrasi yang membebankan. Okay, saya buka pada sesi perbincangan. Ada ruang lagi ke? Mana penganjur dah? Ada habis dah masa? Ada lagi. Ada lagi. Okay, saya kendalikan terus Ya. Ada, kalau ada siapa-siapa nak bincang balik ke ataupun nak bagi pandangan balas ke ataupun apa, saya jemput lah.
Sila Ustaz. Ya, Ustaz. ya. Oi. Sorry, saya tak nampak tak apa. Ya, sila. Ya. Sebab tu kadang-kadang kita sebut nikah, bukan nikah. Bahasa tu kalau kita nikah, dia bunyi kong. Akad, dia bunyi akhwat. Jadi, itu dia jadi uraian tu. Saya, arwah ayah saya sebagai seorang guru. Selalulah dia jadi uraian. Jadi bila akad, mestilah dengan ada uraian. Bila sebut, buat awak, dan tak ada buat awak. Ya Muhammad, bahawa aku nikahkan akad nikah dan aku kahwinkan akad nikah akan janu-janu yang telah berwakil wali dia bapa yang akan aku nikahkan dia. Jadi banyak yang begitu. Tak perlulah. Ya. Ya. Saya nak cerita, tak apa, terima kasih. Tujuan akad ini ialah lafaz yang mana, sirah yang mana dapat dipahami tujuan. Kalau sirah ni dengan bahawasanya ada lagi jadi panjang, budak-budak muda lagi tak faham kadang-kadang. So bukan zawwajtuka, aku nikahkan engkau. Tak ada orang faham aku nikah ni maksud apa. Suruh pergi kelah ke apa, tak ada dah. Clear cut, itulah maksudnya. Maka sah. Aku nikahkan engkau dengan Fatimah ataupun dengan anakku, anak perempuanku. Tentulah anakku Arab ni binti lain, tapi tentulah nikahkan kau dengan anakku. Tak boleh dia kata kena anak perempuanku pasal takut ada anak lelaki. Mana boleh orang nikahkan dengan anak lelaki? Itu cerita apa nama Ahmad Albab yang pergi Pinang tu kan. sahibul custom tu kan. Jadi aku nikahkan kau dengan anakku ataupun anak perempuanku dengan mas kahwin RM5,000. Jadi faham. Tak ada dua kepahaman. Dia yang tak mau tu dalam fiqh tu, kawan ni boleh faham benda lain. Itu saja. Pasal walaupun bahasa Melayu, bahasa apa, tapi dia tak boleh kawan tu faham benda lain. Dia bukan nas Quran yang menyebabkan kita nak kena bubuh dengan ni, kena jangan terkurang dia punya. Tak. Dia kira main bahasa orang putih, cara orang putih, tapi dia mesti perkataan. Sebab tu melainkan, sebab itu fuqaha kata perkataannya ialah nikah kan, ataupun zawaj. Pasal itu saja, kerana takut ada perkataan aku jadikan kamu pasangan. Pasangan ni macam boleh jadi pasangan bola sepak, boleh jadi pasangan regu menyanyi. So dia ada iltibas, dia ada kredit. Tapi aku nikahkan di kau, tak ada dah makna dalam bahasa Melayu. Maka itu maksudnya. Terima kasih. Ada tadi ustaz kita tadi? Ya, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk. Tentang apa ni, lafaz pengantin lelaki, dia lafazkan aku terimanya nikah. Bukan aku terima nikahnya, tapi dia lafaz aku terimanya nikah. Adakah kita boleh terima? Disebabkannya tu di depan daripada nikah tu kan. Okay, yang kedua, tentang lafaz ta'liq tadi, Datuk Mufti ada bagi contoh tadi. Sekiranya contohlah, sekiranya isteri kata kalau suami dia makan minum daun dan sebagainya tu, jadi suami mesti menerima. Jadi adakah kalau suami kata saya bersetuju dengan ta'liq yang yang diucapkan oleh isterinya tadi, maksudnya dia tak katalah kalau aku minum daun gutung sekian-sekian maka jatuhlah talak, tapi dia terima apa yang isteri dia kata tadi. Okey. Faham. Yang kedua,
Ini mungkin yang tiga, mungkin lain sikit lah daripada tajuk perbincangan kita pada pagi ini tentang seorang lelaki yang ingin menjadi pak sanggup. Maksudnya ada seorang perempuan yang sudah mengandung, lepas tu bapa dia cari orang yang sanggup berkahwin dengan anaknya. Jadi adakah anak yang dikandungnya tadi, mungkin kita katalah kalau anaknya itu anak yang dikandung tadi baru usianya 3 bulan kan. Jadi lelaki tadi berkahwin dengan perempuan tadi dalam usia anak tadi yang dikandung tadi 3 bulan. Adakah dengan dia tidak menafikan anak yang dikandung oleh isterinya itu sebagai anak orang lain, adakah dari segi nasab, dari segi pusaka dan sebagainya, maksudnya macam biasalah. Ya. Itu saja. Wallahualam. Okey. Yang pertama, aku terima nya nikah. Ni bahasa Arab kan? Nya tu balik apa? Kan? Apa yang kita faham? Bahasa ni dia simple dia. Dia ni fannul khitab ni dalam bahasa Arab. Apa yang kita faham? Aku terimanya nikah. Aku terimanya sebagai nikah ke? Ataupun ada benda kita boleh faham benda lain. Aku terimanya nikah ni sebenarnya bukan dia terima. Ada boleh faham lain. Maksudnya aku terima nikahnya tu maksudnya aku terima nikah. Sebenarnya kalau dia kata aku terima je, pada 3 mazhab sah. Aku terimanya. Terima apa yang dia lafazkan tadi lah. Sah. Nikah tu seolah-olah badal lah masa Arab sebab mengaji badal kan. Masa dalam badal seolah apa itulah maksudnya, nya tu maksudnya apa? Nikah tu lah. Kalau tanya saya sah. Itu maksud dia. Melainkan kita boleh faham nya nikah ni lain maksud. Tak ada dalam bahasa Melayu faham benda tu. Okey, ta'liq. Dia kata, kalau sekiranya abang minum ketum, abang naklah ceraikan saya. Yalah, suami dia kata. Jadi cerai tak? Tak jadi. Kerana dia kena lafaz talak. Kerana itu kadang-kadang bukan dia ni, yalah, maksud seolah-olah bersetuju untuk masa depan. Ada sebab apa tak jadi? Sebab kerana kemungkinan lain tu ada. Kemungkinan lain. Dia kata saya bukan setuju. Yalah tu, yalah. Ataupun, yalah, nak tenangkan dia ya. Jadi sebab tu talak tu kena sebab tu dia kata ada kinayah, ada lafaz sarih dan lafaz kinayah. Jadi lafaz kinayah ni kena tahu apa maksud dia. So jadi kalau dia nak buat ta'liq itu tak jelas dan benda mustaqbal. Dia nak kata aku jika sekiranya aku minum ketum engkau satu talak. Dia kena jelas. Kemudian kes pak sanggup. Ini cerita macam cerita Ibnu Zam'ah dalam hadis tu juga. Kita macam ni. Kalau satu orang tu dah kahwin dan dia mengaku tu anak dia, kita kira sah. Itu urusan dia dengan Tuhan. Zahirnya dia bapa. Zahirnya. Apa yang tak zahir pada kita, kita tak masuk campur. Benda ni banyak dalam hidup. Zahir dia suami. Orang kata dia tu memang suami tu, tapi duk keluar dengan tidur macam-macam lelaki lah. Zahirnya anak tu suami dia kata anak dia. Whatever dia dengan Tuhan. Kita yang mentadbir pentadbiran ni, kita terima yang zahir. Bila dah kahwin, cukup benda tu, kita kira dia adalah. Tak payah kita pergi selidik. Kerana manusia ni kalau diminta untuk tatabbu', kalaulah kata esok kita kena pastikan anak-anak ni betul tak nasab dengan ambil DNA, sangat kacau. Tak apalah kita ni bandar negeri yang bukan bandar ni mungkin, tapi negeri-negeri yang bandar tu yang macam-macam tu habis bercempera. Sebab tu Nabi apabila orang datang bawa cerita yang ni anak dia lain daripada pak dia, Nabi kaitkan untuk wan dia tu supaya hal-hal seperti ini tak berbangkit.
Melainkan dia deny. Dia kata sebenarnya bukan anak saya yang ni. Saya pak sanggup hari tu ni. Yang ni bukan anak saya. Itu dia kena buat. Dia hanya yang boleh menafikan nasab bapa yang menjadi suami kepada si isteri. Kita tak payah tolong nafi nasab orang. Hatta kita tengok pelik pun, kita jangan masuk campur hal ni. Kerana yang ada tanggungjawab, bila satu orang kata tu anak saya, dialah yang akan tanggung nafkah, dialah akan dipersalahkan oleh mahkamah, dialah yang berhak dituntut. Kalau ada masalah, biarlah dia yang nafi. Kita yang tak ada kaitan ni, buat apa nak nafi? Ini dia punya kaedah di dalam masalah nasab ni. Ada lagi soalan? Ya, silakan. Cuba tak mikrofon ni tang ni bagi. Ada satu kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk, tentu sebelum semaha, saya nak merujuk kepada nota Datuk daripada Datuk Kuasa Fatwa ni, iaitu berkaitan ta'liq. Ya. Merujuk kepada ta'liq ni, amalan ta'liq tidak diamalkan di negeri Perlis. Tapi bila saya merujuk pada Seksyen 50, perceraian di bawah ta'liq dan atau janji, maksudnya dia bertentangan dengan enactment dengan Ya, mana ni? saya tahu. Maksudnya seandainya ini berlaku, maksudnya dalam enactment wujud, di dalam Jatuh Kuasa Fatwa wujud, adakah untuk Jatuh Kuasa Fatwa menggariskan kaedah bagaimana ia nak ta'liq di negeri Perlis? Maksudnya di sini mungkin kefahaman saya, mungkin ta'liq yang dimaksudkan di sini adalah ta'liq di negeri lain. Maksudnya tidak diamalkan. Maksudnya dalam undang-undang tersebut, maksudnya ta'liq yang dimaksudkan sini adalah selepas berlaku perkahwinan. Maksudnya kalau di tafsiran di negeri lain, maksudnya selepas angkat nikah terus diberi ta'liq. Tapi di Perlis ni dia tak ada satu kaedah yang mana nak menerangkan ta'liq. Sebab apabila saya mendengar apa yang Datuk menjelaskan, walaupun kita nak masukkan ta'liq tersebut, contohnya sekiranya suami saya minum ketum, jatuh talak, saya takut nanti dia merujuk kepada Seksyen 57(1), iaitu perceraian luar mahkamah. Sama ada, bagi saya cadangan sekiranya ini nak dibuat di ta'liq, kalau boleh pihak Jatuh Kuasa mengkaji kaedah ta'liq di negeri Perlis bagi mengeluarkan daripada Seksyen 57, iaitu supaya pihak-pihap pasangan ni tidak berlaku pelanggaran perceraian luar mahkamah. Takut dia buat lagi, itu cadanganlah. Dan nak lihat cadangan apa komen itu. Dia dalam satu proses sebenarnya ada jawatan kuasa di JAIB yang dia sedang buat merangka hal ini. Kerana asalnya kalau pun dari segi syarak, dia sah bila dia kahwin tanpa perlu dia ta'liq, kan? Ta'liq itu asalnya dulu bahagian nikah kahwin ni, Perlis ni macam ni, dia cerita dia copy paste daripada negeri-negeri lain masuk yang sama. Lihat daripada JAKIM. Kemudian kita semak balik kerana kes ta'liq ni, pertama dia perlu persetujuan suami juga. Bila suami tak setuju, kadang-kadang dia kahwin, dia tak tahu apa, dia kena ta'liq. Kan, kalau sekiranya saya ni terus dia kena ta'liq, walaupun ta'liq itu adalah kepentingan kepada pihak perempuan. Tetapi dia sama ada dengan pilihan dia ataupun tak pilihan dia, dia kena baca ta'liq tu. Kalau dia tak baca, sekali qadi tak mau sign. Sedangkan ta'liq itu ialah mentalakkan isteri pada masa depan dengan dikaitkan. Maka ini adalah sesuatu yang kita fikir adalah hak suami lah. Jika sekiranya isteri nak kepada ta'liq, sebab itu kita kata, maka dia mereka bincang berdua-duaan, kemudian mereka bawa lah ta'liq tu. Bukan sekiranya dipaksa pada suami, sama ada dia setuju ataupun dia tak setuju. So namun begitu saya faham hal ni. Kerana yang kita terang ni adalah keputusan yang fatwa kita buat. Kalau orang kahwin kita kata sah. Cuma kita dalam proses supaya pihak bahagian nikah kahwin ni mereka sedang merangka untuk semua ni supaya dimasukkan keputusan-keputusan yang baru ni. Tapi keputusan baru ni bukan membabitkan soal teknikal lah. Kalau satu orang dah angkat nikah sah. Cuma yang tak mau sign tu ialah masalah. Bila tak sign tu dia jadi sangkut lah. Sedangkan dia mungkin tak mau ta'liq. Kan? Kalau saya meninggalkan isteri saya sama berapa bulan? 4 bulan kan?
Dia mengadu kepada jatuh. Memang ada kebaikan untuk wanita tu, tapi itu berarti kita memaksa dia ta'liq. Yang tu kita tak memaksa dia ta'liq. Jadi kita kata ta'liq terpulang kepada pilihan suami. Ya. Tapi kita ambil, sebab tu dalam proses perangkaan ni kita memang ambil, Ustaz Hafiz sedang buat untuk kita buat tarik mani awal lagi, tapi kita sedang memasukkan hal ni. Dan kalau dia tak ta'liq pun kita kira bagi dia kahwin, sign, bagi dia nikah. Melainkan perempuan tu buat bentahan. Kalau dia buat bentahan cerita lain lah, kan. Kadang-kadang mereka pun tak tahu mereka ta'liq. Lepas tu dia pun berlaku macam-macam dah. Berapa kali dah atas ta'liq tu dia buat. Dia kata bila saya talak, itu yang ta'liq tu. Ya lah. Dia pun baca masa ketak masa tu. Dan kita ini ada soalan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Macam mana kita nak tolong bagi pandangan tentang masalah ni, iaitu seorang perempuan yang kahwin lari, katalah satu masa dulu ni, kemudian lepas itu bila kahwin lari di luar negara lah maksudnya, kemudian lepas itu dia tidak daftarkan lah. Bila tak daftarkan, selepas itu pula tidak berkedudukan pula. Kemudian suami dia gaib, tak tahu bagaimana, no? Lepas tu dah beberapa tahun dia bercadang nak buat hidup baru lah, nak berkahwin balik semula. Kemudian di sana kita status dia tentulah janda, tapi adakah dia nak apabila nak isi dokumen balik dalam borang kita ni, ada mesti dituliskan sama ada janda atau anak dara kan. Jadi adakah kita nak nasihatkan supaya dia pergi cari semula keluar negara tu, istiharkan dia ni berkahwin dan bercerai di sana semula, ataupun macam mana kita nak bantu selesaikan masalah dia? Ya. Dia ada masalah, misalnya dia pun kahwin, katalah kahwin di Thailand. Hak kahwin Thailand ni pun masalah. Ada tempat hak betul, ada tempat tak betul. Kan, ada yang kahwin skandal pun ada. Apa? Scam. Sindiket. Dia mai kahwin dalam perlis ni, tapi Tok Kadi Siam. Mana? Lah ni tak ada lah kot kan. Baru ni kami pergi ke Hat Nyai bincang pasal ni dengan Jawatankuasa Fatwa. Saya tengok mereka tu buat kemas kat lah. Maksudnya kalau sekiranya dia kata wali dia setuju apa semua, dia kena sumpah. Ada sumpah dengan nama Allah. Pasangan tu kena sumpah. Dia soal sesat je dengan kadar dia lah kan. Ya. Okey. Yang berlaku masalah, kalau dia kahwin di Thailand tu, katalah tempat yang betul, dia kahwin tempat yang betul. Lepas dia kahwin, sahlah perkahwinan dia. Kemudian dia tak daftar. Dia tak pergi kat konsul. Tak daftar. Dia tak ada lah rekod dia. Dia daftar konsul daftar lah kan. Kemudian dia tak bawa balik mendaftar dalam sistem kita ni. Di sisi kita ni, dia tu bujang lah. Di sisi sistem kita, rujukan tak ada lah dia kan. Dia tak ada pasangan. Sebab tu kalau dia kahwin pun orang tak lain. Tapi bila dia cerai, dia nak cerai, nak tuntut cerai dengan suami dia. Kata suami dia tak bertanggungjawab. Mahkamah kita ni, tempat kita ni tak boleh pasal tak ada apa? Tak ada rekod. Tak ada rekod yang kata dia tu suami. Siapa yang boleh? Thailand tu jugalah. Dia kena pergi kat Thailand tu balik lah. Kena bawa pergi. Dia pun akan tuntut juga suami tu kena mai. Okey. Katakanlah dia tak pergi, suami dia pun hilang mana lah. Dia nak kahwin di Malaysia ni boleh sebab dia tak dikira sebagai berkahwin. Tapi dia tu diikat dengan ikatan sana. Siapa yang nak pisahkan dia? Mahkamah sana. Dia kena pergi balik sana akan memutuskan bahawasanya awak dah, suami dah hilang dah, tak tahu ke mana, dah terputus perkahwinan. Ataupun ini saya cerita sinilah. Ini jangan ambil tasahul lah.
Kalau dia main mahkamah kita, dia tanya qadi kita tak boleh tulis. Kalau kita tulis salah. Macam mana hang tulis kata telah ditalakkan suami sedangkan kahwin pun tak ada. Nak keluar surat kata nikah bercerai macam mana? Tapi kalau dia tanya pada seorang alim yang mengetahui hukum syarak, yang mengetahui bahawa dia satu orang qadi, dia tak keluar hukuman bertulis, tapi dia tengok pada kes, dia kata sebenarnya bukan suami isteri dah. Kalau dia dah berapa tahun yang menghilang, awak memang tak ni. Dari segi rekod pun tak, dari segi hakikat pun tak, dari segi syarak pun dia telah tak bertanggungjawab. Kalau dia putuskan dia kahwin, dari segi prosedur tak ada masalah, dia tak berdaftar, dia boleh kahwin. Namun kalau kita tanya dia kena pilah kepada tempat asal dia tu, mahkamah dia tu. Tapi sini pun mahkamah juga. Bukanlah asas syarak dulu macam ni. Katalah orang ada masalah nikah di Baghdad zaman dulu. Lepas tu dia berpindah pada Kufah. Dia ada masalah dengan suami dia. Dia tak kenal zaman dulu kena balik ke Baghdad. Dia pergi ke mahkamah Kufah ya. Dan bila dia duduk di Perlis, dia patut pergi ke mahkamah Perlis. Tapi hakim pendaftar dia tak bolehlah kata saya putuskan telah bercerai. Nak putuskan macam mana surat nikah pun tak ada. Hanya dia boleh bagi pandangan kira-kira ni bukan suami isteri dah lah kalau dah macam ni. Ambil contoh yang ekstrim, suami dia tu dah hilang, pergi masuk agama mana pun tak tahu, hampa kahwin lah, lagipun tak ada halangan dari segi sistem ni, tak halang. Macam tu lah, melainkan dia daftar tu cerita lain. Okey. Ada masa lagi ke? Habis dah? Habis dah. Habis, ya. Dah berapa minit? Okey. Ada lagi soalan? Ya. Majlis mohon izin untuk menangguhkan dulu sesi soal jawab. Habis dah? Sudah habis. Okay, terima kasih banyak. InsyaAllah jumpa saya di mana-mana, kita sembang lagi. Kalau ada kita boleh faham no, berapa benda ni no. InsyaAllah no. Kalau ada yang tak ni, insyaAllah kita maklum kemudian. Sekian, terima kasih banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.